Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, kita rasa yang paling penting untuk kita, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah niat kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam sesi ini insya-Allah saya ingin berkongsi apakah pengaruh niat ataupun apakah impak niat pada pekerjaan kita, pada hati kita, pada diri kita. Apa impak dia, ya? Jadi sebab kadang-kadang kalau kita lihat niat ni kadang-kadang hanya dapat pahala semata-mata. Tetapi kalau kita bekerja atas niat yang benar kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya pahala, banyak lagi kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan kepada orang yang ikhlas. Pertama, ya, apabila kita bekerja dengan ikhlas, kita akan dapat kekuatan. Kita akan dapat kekuatan kerana kita yakin apa yang kita kerja itu, apa yang kita kerjakan itu, apa yang kita lakukan itu, ya, direstui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, timbul rasa dilindungi, rasa dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita lemah, tetapi apabila kita menyerah kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, kerja ini bukan kerjaku semata, tetapi kerja ini aku buat untuk-Mu, ya Allah. Jadi akhirnya apabila kita menyerah kepada Allah dengan mengaku lemah, di situlah ada kekuatan. Ya? Apabila kita ikhlas, kita menyerah, kita ni jahil, tak tahu apa-apa, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Alim, Maha mengetahui, Maha tinggi ilmunya, waktu itu kita akan dapat kekuatan ilmu. Kita miskin, apabila kita bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya, kita akan rasa dilindungi oleh Allah yang Maha Kaya. Subhanallah, bekerja apabila kita buat kerana Allah, kita ada backup yang hebat. Ya, kita ada backup. Siapa yang backup kita? Allah. Sebab ini kerja Allah. Ya, jadi selalunya dalam dunia hari ini orang semua tengok dalam kerja. Saya pernah berbincang dengan kawan, dia kata kerja sekarang ni bukan technical to know how, tetapi technical to know who. Betul, technical to know how ni bijak kita buat kerja. Kita tahu bagaimana nak buat kerja. Bukan, dia kata dalam urusan sekarang ialah technical to know who. Ya, siapa yang backup kamu? Di belakang kamu siapa? Tan Sri mana? Datuk mana? Ya, Tun mana? Bisa kata. Kalau di backup kita ni di dalam perniagaan kita di backup oleh orang-orang yang ada nama dan ada pangkat, wah, kita akan terasa kuat. Sebab apa? Walaupun kita lemah, tapi backup kita siapa? Ya. Jadi begitulah orang yang bekerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka rasa yang menjadi sandaran mereka, yang menjadi pelindung mereka ialah Allah. Sebab tu orang yang bekerja kerana Allah tidak takut. Ya, seperti mana kita lihat bagaimana beraninya, ya, kita lihat Nabi Ibrahim berdepan dengan Namrud. Namrud ni super power waktu itu, ya. Bukan saja pemimpin tapi super power waktu itu. Nabi Ibrahim akhirnya dilontar ke dalam api. Apakah Nabi Ibrahim takut? Tidak. Kerana bila niatnya ikhlas kerana Allah, dia akan dapat kekuatan. Begitu juga Nabi Musa. Ya, ketika nak bertemu dengan Firaun, ada kegentaran dalam hatinya. Tetapi Allah kuatkan dia. Ya, Allah bagi pertolongannya. Ya, jadi kalau kita buat contoh, ya, anda pernah nampak satu surat yang di luarnya ditulis urusan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda, ya, yang di-Pertuan Agong. Ada surat tu. Saya nak tanya, kalau surat dia ada cop macam tu di luar, ada pakai stamp tak? Ada pakai stamp? Tak pakai stamp. Kerana dia datang daripada urusan yang di-Pertuan Agong. Jadi begitulah, kalau kita bekerja kerana Allah, kita akan ada rasa kekuatan, akan rasa akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kerja kita. Inilah yang pentingnya. Pertama, niat yang baik akan memberi impak, iaitu kita akan rasa kuat, rasa gagah. Bukan kerana kita, tetapi kita sandarkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu impak niat yang pertama. Impak niat yang kedua ialah kita sentiasa ada harapan dalam pekerjaan kita. Setiap pekerjaan sentiasa ada halangan, sentiasa ada ujiannya. Kadang-kadang kita buat plan A, tiba-tiba tersekat, kita buat plan B lagi tersekat, C, akhirnya mungkin kita give up. Tak boleh dah. Ya, ini. Tetapi kalau kita buat nawaitunya kerana Allah, kita yakin walau bagaimanapun masalah, walau bagaimanapun halangan, kerana kita buat tu kerana Allah, Allah akan bersama kita. Lillah mula-mulanya kerana Allah, tetapi kemudian billah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin intan surullah yang surukum. Kalau kita bantu Allah, Allah akan membantu kita. Kita yakin betul Allah akan bagi jalan keluar kepada permasalahan-permasalahan yang berlaku di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi apabila bertemu dengan satu keadaan yang kita tak tahu benar ke salah. Ya, ada satu peluang kita tak tahu. Peluang ni baik atau tidak. Kita fikir-fikirkan dengan akal kita tak sampai. Ya, sebab kita tak boleh jangka yang baik ni baik betul ke, yang ataupun buruk ni buruk betul ke. Kita tak tahu, 50-50. Waktu itu ada saluran namanya solat istikharah. Kita menyerah kepada Allah. Kita terlampau berhajat sedangkan di hadapan kita pelbagai halangan. Maka waktu itu ada solat yang namanya solat hajat. Jadi subhanallah, orang yang betul-betul bekerja kerana Allah sentiasa ada harapan dalam hidupnya. Sentiasa ada harapan. Dia yakin Allah akan bantu. Dia yakin Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Sebab itu kalau kita lihat bila saat-saat sangat kritikal seperti mana Rasulullah SAW dalam Gua Saur, ketika Rasulullah nak berhijrah, Rasulullah ada di dalam gua, tetapi waktu tu kaki-kaki musuh Allah sudah berada di depan pintu gua. Waktu tu menggeletarlah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menggeletar, takut. Bukan kerana takut atas keselamatan dirinya, tetapi takut keselamatan Rasulullah yang dicintainya. Tapi waktu itu apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut kerana Allah bersama dengan kita. Betul tak? Jadi ini yang kita nak di dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita tak mau rasa takut, bagaimana kita sentiasa ada harapan dalam pekerjaan kita ataupun dalam usaha kita, kita yakin optimis Allah akan membantu kalau kita buat tu kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, sentiasa ada harapan. Ya, sentiasa ada jalan keluar. Kita tidak akan kecewa. Ini kerja Allah. Contoh dalam organisasi ada superior. Kemudian ada middle manager, kemudian ada bawah subordinate. Baik katalah superior, atasan dia bagi kerja kepada middle manager untuk melaksanakan kerja. Middle manager pun buat kerja, tersangkut soal duit tak cukup. Apakah dia pening kepala untuk memikirkan macam mana nak dapat duit? Tidak. Dia fikirkan macam mana nak dapat duit, rujuk balik pada atasan. Ya, pada superior yang bagi tugasan. Awak bagi tugasan bagi ni, tetapi bajet tak cukup. Tolong bagi bajet boleh tak? Oh, atasan akan bagi bajet. Betul. Buat kerja, tiba-tiba tak tahu nak buat kerja. Macam mana ni? Kita tak ada kemahiran, kita tak ada ilmu. Maka orang yang menerima task tadi, dia akan merujuk kepada orang yang beri tugasan. Dia kata, kalau tak cukup ilmu, kita hantarlah awak training, bisa kata. Jadi, begitu juga apabila kita bekerja untuk Allah. Bila kita bekerja, kita buat sesuatu tu kerana Allah, ada masalah, waktu itu kita mengadu balik kepada Allah, minta kekuatan, minta bantuan, minta petunjuk dan sebagainya. Sebab itu harapan tidak pernah musnah apabila kita bekerja kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam rumah tangga pun begitu. Kalau perkahwinan kita melakukan kerana Allah, kita dah istikharah, ditunjukkan itulah suami kita, itulah isteri kita, betul kita pun berkahwin. 5-6 tahun kemudian barulah terjadi masalah-masalah yang berbangkit. Waktu itu kita macam mana? Kita boleh tanda tangan kepada Allah, ya Allah, suami yang aku pilih, isteri yang aku pilih ini adalah hasil istikharahku denganmu, ya Allah. Tapi sekarang ada masalah, ya Allah, dalam keadaan begini-begini kita mengadu, tolong bantu aku, ya Allah. Bagaimana aku nak dapat berinteraksi dengan baik dengan isteri yang kau pilih untukku, ya Allah. Betul? Ini ada jalan. Tapi kata kalau kita pandai-pandai pilih untuk kita buat kerja tu pandai-pandai, tak bagi tahu bos atasan,
Bila bertemu masalah boleh bagi tahu bos tak? Bos kata kau yang buat sendiri. Ya, kau yang cari jalan sendiri. Sekarang ada masalah kau tanggunglah sendiri, betul. Tetapi kalau kerja tu yang diberi oleh bos, maka kalau kita ada masalah kita boleh mengadu pada bos. Kita boleh mengadu kepada atasan kita. Jadi inilah yang dikatakan harapan. Keep hope alive. Jadi satu kajian dibuat ya, tentang 2 orang pesakit kanser. Kanser mereka sama-sama degree dia sama, tahap dia sama. Mungkin stage 4 ke ataupun stage 3 ke, sama-sama stage dalam stage yang sama. Mereka mendapat rawatan di hospital yang sama, daripada doktor yang sama, makan ubat yang sama, mendapat rawatan kaedah yang sama. Tetapi anda tahu kaedah kadar masa dan peluang mereka untuk sembuh berbeza. Sekali lagi, berbeza. Walaupun doktor yang sama, walaupun ubat yang sama, rawatan yang sama, hospital yang sama. Kenapa berbeza? Bergantung kepada mana pesakit ini yang harapannya tinggi untuk sembuh. Yang mana ada harapan yang tinggi untuk sembuh, selalunya mereka akan sembuh lebih cepat, lebih sempurna daripada mereka yang putus harapan. Sebab tu Allah ingatkan, ya, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan putus asa. Yang putus asa dan kecewa hanya orang kafir saja. Tetapi selagi kita menjadi hamba Allah, kita tidak sewajarnya berputus asa. Ini pengaruh niat kita. Kalau kita bekerja kerana Allah, tadi yang pertama dapat kekuatan, yang kedua sentiasa hidupnya harapan yang bukan saja membara tetapi menyala-nyala. Yang ketiga, kalau kita bekerja buat sesuatu kerana Allah, sebab tu katalah apa yang kita nak buat, apa yang kita nak usahakan, pastikan kerana Allah. Pertama, ya, kerana kita ada kekuatan tadi, minta maaf saya ulang balik. Yang kedua, ada harapan. Yang ketiga, ada keyakinan dalam bekerja. Ada keyakinan. Kita tidak ragu-ragu, betul. Apabila kita buat sesuatu tu dengan yang kita yakin benar, ya, itu yang dikatakan berani kerana benar. Takut kerana salah. Betul, Jadi apa yang kita buat kalau dah kerana Allah, kita berani. Subhanallah, keyakinan ini terbagi kepada 2. Keyakinan terbagi kepada 2. Satu, kita yakin dulu baru lihat. Yang kedua, lihat dulu baru yakin. Saya tanya, ada 2 keyakinan dalam kita, dalam dua jenis keyakinan yang ada pada diri manusia. Yang pertama, ya, yakin dulu baru lihat. Kau percaya tak adanya PWTC? Ya, kalau kita tengok PWTC ataupun Menara Kembar Petronas lah, senang. Kau percaya tak adanya Menara Kembar Petronas? Ya, selagi aku tak lihat dengan mata kepala, aku tak percaya. Okey, kita bawa depan-depan tengok menara A, menara B, dia yakin. Kerana seeing is believing. Lihat dulu baru yakin. Subhanallah. Ini keyakinan yang biasa tau. Tapi keyakinan orang Islam, keyakinan orang mukmin, keyakinan orang yang berjaya, sebaliknya. Dia bukan lihat dulu baru yakin, tetapi dia yakin dulu baru lihat. Ini yang dimiliki oleh orang yang ikhlas. Ya, kalau kita lihat tadi orang yang datang tadi, dia lihat menara kembar Petronas, dia lihat dengan mata baru dia yakin. Tetapi arkitek, jurutera, dia ada blueprint dah, dia buat. Tak ada lagi bangunan menara kembar Petronas, tak ada lagi, tapi dah ada dalam imajinasi gini, bentuknya macam ni, langkahnya macam ni. Sebab apa? Mereka yakin dan mereka bekerja untuk merealisasikan keyakinan mereka. Sebab itu mereka gaji arkitek, gaji jurutera ni selalu lebih tinggi lah daripada orang biasa, betul? Ya, sebab mereka mencetak apa yang mereka yakin menjadi kenyataan. Tapi orang sebaliknya hanya yakin apabila mereka melihat dengan mata kepala. Jadi inilah, ya, kekuatannya. Subhanallah, kalau kita lihat dalam kehidupan ini, ya, untuk kita, ya, mendapat kekuatan dalam pekerjaan kita, saya dah katakan tadi, kena hendaklah ada keyakinan yang tinggi. Dan orang Islam memang dilatih untuk menjadi orang yang kedua tadi, iaitu yakin baru lihat. Saya tanya, syurga kita nampak tak? Tak nampak, betul. Neraka kita nampak tak? Tak nampak. Pahala dosa nampak tak? Tak nampak. Mizan nampak tak? Tak nampak.
tetapi kita beriman dengannya. Beriman artinya percaya dan yakin betul. Jadi walaupun kita tak nampak syurga, tak nampak neraka, tak nampak pahala, tak nampak dosa, ya, buku catatan tak nampak, tetapi atas keimanan kita, yu'minuna bil ghaib, ya, beriman kepada yang gaib, maka kita bekerja seolah-olah kita dah melihat. Akhirnya kita bekerja, sanggup bersusah payah di dunia, menerima cabaran, menerima ujian. Kan orang beriman itu akan diuji macam-macam, dan akhirnya apabila mati kembali kepada Allah, barulah kita nampak syurga yang kita idamkan. Kita nampak neraka yang kita tak mau masuk ke dalamnya. Kita nampak pahala catatan amal. Kita nampak dosa yang kita hindarkan. Subhanallah. Sebab itu yang paling penting, first thing first, dalam apa saja kita usahakan, niat yang benar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam pembahagian niat sikit yang akhir, ada 3 golongan yang boleh kita pisahkan antara 3 golongan ni. Golongan pertama, golongan kedua, golongan tiga, berdasarkan niatnya. Ya. Yang pertama, golongan yang inaktif. Dalam organisasi selalu ada orang yang inaktif ini. Orang yang sentiasa mengamalkan budaya tai chi. Tahu tak? Tolak kerja. Ini bukan urusan aku. Ya, kalau ada perkara yang berlaku, ini tak ada, bukan urusan aku. Ya. Aku tak mau jaga tepi kain orang. Mind your own business. Awak jaga kerja meja awak, saya jaga meja saya. Orang macam ni takkan naik pangkat, orang macam ni takkan berkembang perniagaannya. Orang yang inaktif, ya, mereka tidak akan maju. Dan sifat inaktif bukanlah sifat orang mukmin. Kerana orang mukmin dia tidak boleh inaktif. Ya, kita tidak boleh tidur waktu malam, ya, dengan baik kalau kita tahu jiran kita sedang kelaparan. Betul? Tidak beriman seseorang yang apabila dia malam dia tidur, dia tahu jirannya sedang kelaparan. Tak boleh. Kita ambil cakna. Kena ambil prihatin, kena ambil simpati dengan penderitaan orang lain. Ini yang dikatakan kita tidak boleh menjadi orang yang inaktif. Ya? Ya, orang yang tak ambil peduli. Yang kedua, orang yang reaktif. Ambil peduli tetapi sentiasa play victim. Asalnya dia menjadi mangsa saja. Dia akan menyalahkan orang lain. Ya, kalau terjadi macam ni terhadap diriku, bukan kerana aku. Ini kerana salah didikkan ibu bapaku. Kenapa kamu jadi macam ni? Kawan-kawan punya pasal yang mempengaruhi aku. Ya, dia sentiasa reaktif, artinya menyalahkan orang lain. Saya pernah, ya, berdepan dengan satu organisasi. Ya, kita buat kursus kepada driver dan juga kepada dispatch boy ni, yang dibisikkan oleh human resource, Ustaz. Ini geng rebus tak empuk punya, hardcore punya. Okay? Jadi bila kita masukkan elemen-elemen Islam, dia pun dah, alhamdulillah, dia pun dah nampak dah. Mereka dah mula meyakini. Tetapi apa kata mereka kadang-kadang, ya? Ustaz, kalau kita selesai je, tak selesai sepenuhnya, Ustaz. Kita orang bawah, kita tak boleh buat perubahan dalam organisasi. Kalau Ustaz betul-betul nak perubahan, kalau kita betul-betul nak ubah, hantar bos-bos datang kursus macam ni. Kami tak boleh buat apa, kami orang bawahan saja. Tengok, ya, begitu. Saya juga dengan sahabat-sahabat pernah buat kursus kepada orang atasan. Dia kepada datuk-datuk yang menjadi pengarah dalam syarikat ni, buat kursus dan sebagainya. Dah dapat input-input Islamik, mereka kata apa? Alangkah baiknya kalau driver yang keras kepala tu ikut kursus ni, selesai masalah. Jadi macam mana? Orang bawah salahkan atasan, orang atasan salahkan bawahan. Kerana apa? Kerana sifat reaktif. Ya, okey. Jadi untuk mengetahui, apakah sifat-sifat reaktif sepenuhnya, ya, insya-Allah kita akan sambung perbincangan pada siri yang akan datang. Buat masa ini, marilah kita benar-benar muhasabah. Apakah kita sudah dapat kekuatan? Apakah kita sudah mendapat harapan? Apakah kita sudah mendapat keyakinan dalam pekerjaan kita? Ya, dalam apa yang kita buat. Sehingga apabila ada kekuatan, kita tidak rasa lemah. Wala tahinu, kita tidak rasa, wala tahzanu, ya, kita tidak rasa hina, kita tidak rasa takut. Sebab kita buat kerana Allah. Yang kedua, apakah kita seorang yang mudah putus harapan? Kita senaraikan apa-apa perkara yang menyebabkan kita putus asa.
dan kita cuba reflect balik, kita cuba rasa apakah putus asa tu timbul kerana kita tidak yakin apa yang kita buat tu adalah kerana Allah. Pasti Allah membantunya. Dan akhirnya kita tengok balik soal keyakinan kita dalam kehidupan kita. Kerana orang yang berjaya bukan orang yang ada rupa, bukan orang yang ada harta, bukan ada orang yang kelulusan yang tinggi semata-mata, tetapi yang penting ialah orang itu mempunyai keyakinan yang tinggi kepada Allah yang menyebabkan dia yakin terhadap dirinya yang boleh dia insya-Allah mencapai kejayaan. Kita sambung nanti perbincangan di dalam siri yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.